know all this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your door. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk pembentangan kami adalah isu penyebaran maklumat palsu dan kesannya terhadap masyarakat. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai tajuk ini, iaitu kita pergi ke pengenalan, sejarah dan juga ciri-cirinya. Okey, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Orang kata tak kenal maka tak cinta betul tak? Nama ditakdirkan adalah Muhammad Ikmal Hakimi bin Idris dan ID number saya adalah 2022 622 346. Pada zaman ini maklumat semua macam senang untuk diakses dan juga senang untuk kita dapat melalui pelbagai gadget dan juga teknologi lain seperti telefon, komputer riba, laptop, PC semua. Jadi kita dapat maklumat tu dengan lebih cepat dan lebih senang. Ianya sama seperti orang kata iaitu dunia sekarang ni adalah semuanya berada di hujung jari. Dengan kemajuan yang begitu canggih, maklumat senang untuk disebarkan tanpa ada batasnya. Okey, seperti yang sedia maklum, kita dapati bahawa terdapat beberapa golongan yang mana mereka mengatakan bahawa vaksin COVID-19 ni mempunyai salah satu ancaman kepada badan kita dan juga dapat membahayakan diri kita. Sedangkan KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengeluarkan statement bahawa tujuan vaksin COVID-19 ni untuk merawat ataupun mencegah daripada penyakit COVID-19. Disebabkan wujudnya statement yang mengatakan bahawa vaksin ni dapat mengancam kesihatan ataupun membahayakan badan kita, maka wujudnya golongan yang menolak untuk menerima vaksin COVID-19. Jadi ini salah satu macam contoh yang sangat ketara yang mana membuktikan bahawa berita palsu ni sangat membahaya kepada masyarakat di sekeliling kita. Okey, jadi kita mesti tertanya-tanya kan, apa itu berita palsu, apa itu maklumat palsu dan bagaimana kita ingin macam mengetahui bahawa berita itu palsu ataupun benar. Okey, jadi saya ingin mengupas sedikit tentang berita palsu ini, yang mana saya akan menceritakan tentang sejarah, definisi dan juga ciri-ciri untuk kita mengenal pasti berita itu palsu ataupun benar. Kita mendapati bahawa berita palsu ini mempunyai sejarah yang sangat lama . Okey, manusia pertama iaitu Nabi Adam AS dengan Siti Hawa, yang mana peristiwa tentang mereka ditipu oleh Iblis di syurga. Iblis menyamar menjadi guru malaikat di sana, di dalam syurga, dan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Iblis mengatakan bahawa jika mahu kekal di dalam syurga, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa perlu makan buah khuldi, yang mana Allah SWT telah melarang Nabi Adam untuk makan buah tersebut. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi tersebut, nasib baiklah malaikat sempat untuk mencekik Nabi Adam dan supaya buah khuldi tersebut tidak masuk ke dalam rongga perut Nabi Adam alaihissalam. Okey, daripada peristiwa tersebut maka buah itu kekal sehingga sekarang, iaitu dipanggil sebagai buah halkum bagi kaum lelaki . Okey, jadi saya pergi kepada poin seterusnya, iaitu definisi berita palsu. Okey, definisi berita palsu adalah suatu propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau tidak benar. Okey, itu merujuk kepada Kamus Dewan . Okey, jadi antara ciri-ciri yang kita dapat mengenal pasti tentang macam mana untuk tahu berita itu palsu atau benar, yang pertama adalah
dia menepati kemahuan masyarakat. Dan yang kedua pula, dia mewujudkan kebencian. Okey. Dan yang ketiga adalah sumber yang tidak jelas dan berasas. Yang terakhir ataupun yang keempat adalah maklumat palsu ataupun berita palsu selalu disertakan gambar yang telah disunting bagi menarik ramai peminat ataupun ramai masyarakat. Okey, jadi itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Yusri Idham bin Kamarudin 2022862528 dan saya akan teruskan dengan perbincangan tentang cabaran-cabaran mencegah berita palsu di Malaysia. Okey, di Malaysia, isu berita palsu ini adalah tidak asing dan juga semakin berleluasa sejak kemunculan teknologi. Namun begitu, usaha-usaha membanteras berita palsu ini tidaklah semudah yang disangka ramai pihak di luar sana. Okey, mencegah dan mengatasi penyebaran berita palsu ataupun dalam kata lain disinformasi ini adalah sebuah cabaran yang kompleks dan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, organisasi dan juga masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa cabaran utama yang perlu diatasi apabila mencegah berita palsu ini. Okay, isu pertama yang dihadapi apabila ingin membanteras berita palsu adalah berita palsu ini menyebar dengan cepat melalui platform media sosial. Platform-platform media sosial yang kita selalu guna dalam kehidupan seharian sebagai contohnya Facebook, TikTok, Instagram. Platform-platform ini adalah platform utama di mana berita palsu di Malaysia ini disebarkan. Apabila berita palsu disebarkan di platform-platform ini, ia akan menciptakan efek domino dan mencapai audiens yang luas. Sesuatu berita palsu itu akan dikongsikan dari satu orang dan kemudiannya 2 orang dan seterusnya sehinggalah tersebar luas. Algoritma platform media sosial ini juga telah diciptakan dan ditetapkan untuk meningkatkan visibility konten yang kontroversial ataupun menarik perhatian tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Jadi ada kemungkinan yang mana berita palsu ini lebih cepat tersebar dengan luas berbanding berita yang benar. Isu kedua yang dihadapi apabila membanteras berita palsu ini ialah terdapat ketidakpercayaan dalam kalangan masyarakat terhadap media tradisional. Sebagai contohnya surat khabar, buletin di TV dan juga sebagainya. Hal ini kerana berita-berita palsu di media sosial ini telah diolah untuk menjadi lebih menarik daripada media-media tradisional ini. Okay, hal ini dapat membuat masyarakat lebih rentan ataupun tertariklah terhadap narasi-narasi palsu. Masyarakat sekarang lebih memilih sumber informasi alternatif iaitu media sosial. Jadi masalahnya dengan media sosial ni adalah berita-berita di media tersebut tidak selalu diverifikasikan dengan baik. Jadi berita palsu dapat disebarkan tanpa ada sebarang usul periksa ataupun tapisan. Selain daripada itu, teknologi deepfake dan juga manipulasi video juga merupakan antara penghalang utama dalam membanteras berita palsu. Kemajuan dalam teknologi deepfake dapat menciptakan pelbagai jenis video palsu dengan mudah. Disebabkan teknologi deepfake ini adalah teknologi yang agak baru, jadi video-video yang telah dimanipulasi ataupun telah di-deepfakekan ini amatlah sukar untuk dibezakan daripada yang asli. Teknologi deepfake ini juga amat mudah untuk diakses oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab tanpa mengira peringkat umur. Dari kanak-kanak hinggalah warga tua dapat mengakses teknologi deepfake ini di hujung jari. Jadi, teknologi deepfake ini mampu mencipta pelbagai berita palsu yang mana kita risau
bukan sahaja boleh mengancam keselamatan seseorang individu, tapi juga boleh mengancam keselamatan tanah air tercinta kita ini. Seterusnya, usaha-usaha pencegahan berita palsu yang boleh kita ambil ini dapat disalahgunakan untuk menyensor ataupun membatasi kebebasan berbicara. Pihak bertanggungjawab masih lagi menghadapi cabaran dalam menciptakan sesuatu sistem yang dapat menyekat berita palsu tanpa menghadkan kebebasan berbicara. Seperti yang kita tahu, kebebasan berbicara ini adalah salah satu medium bagi rakyat di Malaysia untuk menyuarakan pendapat mereka. Jadi, pihak-pihak yang ditindas juga dapat menuntut keadilan bagi pihak mereka melalui polisi kebebasan berbicara di Malaysia. Jadi oleh sebab itu, pencegahan kebebasan berbicara ini akan menimbulkan rasa yang tidak puas hati dan juga amarah dalam kalangan banyak pihak, dan mungkin seterusnya boleh menimbulkan huru-hara dalam negara. Kesimpulannya, untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, ia memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri, media, platform teknologi dan masyarakat umum untuk menciptakan sebuah ekosistem informasi yang lebih dapat dipercayai. Nama saya Amir Hamzan bin Rosli, ID 2022800804. Ingin membentangkan tentang kesan penyebaran maklumat atau berita palsu. Bagaimana berita palsu ini boleh tersebar? Salah satunya adalah informasi yang tidak ditapis. Kadar penyebaran berita palsu yang meningkat menyukarkan pengguna media dalam memilih sumber berita yang dipercayai. Seperti yang kita tahu, penggunaan platform media sosial sering dijadikan salah satu sumber bagi masyarakat dalam peroleh berita harian mereka. Biarpun platform-platform ini memudahkan penggunanya, berita-berita palsu juga mudah tersebar gara-gara konten yang kurang ditapis. Pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kekurangan platform media ini dan menyebarkan berita palsu atau fitnah terhadap sesuatu pihak atau individu. Ini mengakibatkan tercetusnya salah faham kepada pengguna media sosial atau pihak yang terlibat. Dengan adanya keberadaan berita palsu ini, masyarakat cenderung dalam melakukan keputusan yang salah atau tindakan yang membahayakan kesihatan mereka sendiri. Sebagai contoh, berita palsu berkenaan COVID-19 boleh mempengaruhi sesetengah pengguna media untuk tidak mematuhi garis panduan kesihatan yang telah disediakan oleh kerajaan, justru membahayakan kesihatan mereka sendiri. Seterusnya, masyarakat yang mempercayai berita tanpa sumber yang sahih. Walaupun kebanyakan berita palsu dapat dibezakan oleh majoriti masyarakat, setengah berita yang disampaikan oleh individu yang mempunyai pengaruh sosial media yang kuat ataupun kita kenali sebagai influencer dapat mempengaruhi setengah golongan masyarakat, terutamanya pengikut-pengikut mereka di platform media tersebut. Tambahan pula, badan berita rasmi yang menggunakan tajuk utama yang terlampau abstrak mengakibatkan kekeliruan kepada pembaca atau penerima berita tersebut. Justru menyebabkan pengguna media sosial cenderung menerima berita dari sumber yang lebih jelas dan lebih ringkas. Ini juga menjejaskan kepercayaan golongan tersebut terhadap berita-berita tradisional. Sikap masyarakat media yang tidak menyelidik kesahihan sesuatu berita yang diperolehi juga menjadi punca berita palsu mudah tersebar. Sebagai contoh, pengguna media sosial yang hanya menggunakan platform tertentu sebagai satu-satunya sumber berita mereka. Kemudian, berita tersebut dikongsi tanpa merujuk mana-mana website buletin rasmi yang boleh memastikan kesahihan berita tersebut. Perbuatan memilih sumber berita yang hanya memanfaatkan kelompok mereka sahaja juga boleh menyebabkan pecah belah dan polarisasi sesama masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan media yang mempercayai suatu buletin hanya kerana sikap berat sebelah terhadap individu berpengaruh di media sosial ataupun influencer. Tindakan pilih kasih ini bukan sahaja menambah kekangan antara pihak tersebut, tetapi salah faham kepada pihak yang neutral. Kesan yang terakhir sekali, menggalakkan penggunaan teknologi dengan salah. Teknologi deepfake yang mudah diakses mendorong pengguna media sosial untuk mencipta konten palsu. Dengan kegerapan kewujudan berita palsu di media sosial di masa kini, walaupun adanya teknologi moden yang dapat membantu mengesan kesahihan konten media yang disebarkan di platform-platform media sosial,
Terdapat juga teknologi atau peralatan yang disalahgunakan bertujuan untuk mencipta konten-konten media palsu. Kemajuan dalam teknologi seperti deepfake berkemampuan mencipta konten multimedia yang sukar dibezakan dari yang asli. Berita palsu yang kerap muncul dengan bantuan peralatan teknologi ini mendorong penyalahgunaan teknologi di antara generasi muda, lebih-lebih lagi remaja dan kanak-kanak. Ini kerana teknologi dan peralatan yang asalnya bertujuan untuk menyunting video ini sangatlah mudah untuk diakses dan diguna pakai di antara golongan tersebut. Lebih merisaukan lagi, akaun-akaun khas yang dikendalikan oleh golongan muda dicipta bertujuan hanya untuk menyebarkan berita palsu. Akaun-akaun ini lebih dikenali sebagai troll account dan bertujuan untuk mencipta suasana huru-hara berskala kecil atau membuli pengguna media sosial lain. Akaun-akaun ini mudah untuk dibezakan, namun pengawasan dari ibu bapa yang kurang adalah penyebab besar bagi perkara ini berlaku. Justru mengakibatkan penyalahgunaan di media sosial di antara golongan remaja dan kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Setiap masalah atau isu mesti ada jalan penyelesaian. Fenomena ini telah menjadi satu cabaran yang semakin meruncing dalam era digital ini, mempengaruhi integriti maklumat dan menimbulkan risiko yang serius terhadap masyarakat. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan cadangan dan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk menangani isu ini. Terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama, peneguhan hukuman dan penegakan undang-undang. Yang kedua, kerjasama platform media sosial. Yang ketiga, pendidikan awam dan kesedaran masyarakat. Untuk langkah yang pertama, peneguhan hukuman dan penegakan undang-undang, terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, menetapkan undang-undang yang lebih tegas untuk menyekat dan menghukum individu atau entiti yang sengaja menyebarkan maklumat palsu, menambahkan langkah-langkah penguatkuasaan termasuk peningkatan hukuman untuk kesalahan berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu. Yang kedua pula, meningkatkan kerjasama dan pertukaran maklumat antara badan penguatkuasa seperti polis, badan siasatan khas dan pihak berkuasa komunikasi dan juga media, membolehkan pertukaran maklumat yang pantas untuk menyiasat dan menangani kes-kes penyebaran maklumat palsu. Yang ketiga, meningkatkan hukuman yang diperuntukkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Media untuk kesalahan berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada suspek, iaitu hukuman penjara 1 tahun atau denda RM100,000 Malaysia atau kedua-duanya. Kerajaan perlu mengukuhkan undang-undang yang sedia ada dan menambah sekatan terhadap aktiviti yang bertujuan merosakkan ketenteraman awam. Okey, untuk langkah yang kedua, kerjasama platform media sosial. Platform media sosial harus menyediakan mekanisme yang mudah dan berkesan untuk melaporkan kandungan palsu supaya pengguna dapat melaporkan maklumat palsu dengan cepat dan mendapat tindak balas yang pantas. Pembentukan standard industri adalah untuk mencegah penyebaran maklumat palsu dan memastikan bahawa platform media sosial hanya menyokong kandungan yang mematuhi prinsip kebenaran dan kewajaran. Kerjasama aktif platform media sosial adalah penting kerana kebanyakan maklumat palsu tersebar melalui rangkaian ini. Dengan tindakan proaktif, penyebaran maklumat palsu dapat dikurangkan secara berkesan. Untuk langkah yang terakhir, iaitu langkah ketiga, pendidikan awam dan kesedaran masyarakat. Terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama, menjalankan kempen kesedaran masyarakat melalui media massa, laman web, radio, televisyen, surat khabar dan program pendidikan. Melalui media massa, mesej kesedaran dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan impak yang besar dalam membentuk pemikiran masyarakat tentang pentingnya kesedaran terhadap maklumat palsu. Yang kedua, membangunkan laman web dan akaun media sosial khusus untuk kempen kesedaran, menggunakan platform digital
untuk menyediakan sumber-sumber pendidikan, infografik dan video yang mudah difahami oleh masyarakat. Penggunaan laman web dan media sosial akan memudahkan akses kepada maklumat dan memudahkan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam memeriksa dan menyebarkan maklumat yang sahih. Untuk poin yang ketiga, mengorganisasi aktiviti kesedaran di peringkat komuniti seperti ceramah, perbincangan panel atau pertandingan mengenai literasi media. Mendorong kolaborasi dengan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pihak berkepentingan untuk memperkuatkan kempen di peringkat tempatan. Aktiviti komuniti dapat membina semangat kebersamaan dan memberi kesan positif dalam memperkukuhkan literasi media masyarakat, khususnya di kalangan segmen yang mungkin kurang terdedah kepada pendidikan digital. Yang keempat, melibatkan influencer, media sosial dan tokoh masyarakat yang dipercayai dalam kempen kesedaran. Mereka dapat menyampaikan mesej dengan cara yang lebih mudah difahami dan diterima oleh pengikut mereka. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perbincangan yang telah sahabat saya bentangkan, kita dah bahas tentang cabaran hebat yang datang dengan pantasnya bila maklumat palsu merebak. Melalui cerita sosial dan teknologi yang melampau, kita dah kaji isu-isu yang telah kita semua kena hadapi. Kelajuan penyebaran maklumat palsu ke media sosial tak terkawal, hilang kepercayaan kat media tradisional, teknologi deepfake yang semakin canggih dan nak bezakan antara penapisan dan kebebasan bersuara memang cabaran besar. Bila kita fikir-fikir kan, menjaga kebenaran ni bukannya setakat tanggungjawab kita, tapi ianya keperluan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Akibat dari maklumat palsu ini, maklumat yang tak difilter itu menyelit masuk dalam kepala kita, buatkan masyarakat tanpa sedar percaya berita tanpa sumber yang betul. Lagi satu, penyalahgunaan teknologi pun jadi lebih mudah. Teruk lagi impaknya kat kesejahteraan sosial kita. Sedar pasal kesan-kesan ini adalah langkah pertama untuk kuatkan pertahanan kita lawan pengaruh maklumat palsu itu. Untuk menempuh gelombang ini, pendekatan yang serbaguna memang penting. Hukuman dan mekanisme undang-undang yang kukuh boleh jadi pengajaran untuk sesiapa yang cuba nak main-mainkan maklumat untuk kepentingan sendiri. Kerjasama antara platform media sosial pun penting sebab diorang ni punya peranan besar dalam sebarkan maklumat. Kalau diorang bergabung, bersatu padu lawan maklumat palsu, diorang boleh jadi penjaga kebenaran. Penting juga peranan pendidikan awam dan kesedaran komuniti bagi kuasa kepada individu untuk bezakan fakta dari rekaan melalui pendidikan. Dan kempen kesedaran pun boleh kuatkan lagi pertahanan kita lawan serangan maklumat palsu. Pengetahuan ini memang senjata ampuh dalam perjuangan ini. Dan kalau kita guna bersama-sama, kita boleh ubah cara kita pandang maklumat. Dah sampai kat hujung perjalanan cerita pasal maklumat palsu ni, ingatlah yang tanggungjawab tu pada setiap satu daripada kita. Pegang teguh nilai kebenaran, integriti dan perbincangan yang berinformasi ini bukan setakat satu tanggungjawab, tapi janji untuk membawa masyarakat kita ke arah lebih kuat dan penuh kebenaran. Di dalam orkestra maklumat ni, biarlah kebenaran menjadi melodi yang pandu kita, membina masyarakat di mana pengetahuan lebih kuat daripada tipu daya. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.